افتح لنا أبواب الفتوح، اللهم ارزقنا الفتوح، اللهم قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات. اللهم بأسمائك الحسنى نتوسل بأسمائك الحسنى أن تفتح قلوبنا وترزقنا الهمة قوية في الإسلام. اللهم اجعلنا من الصديقين واجعلنا من المؤمنين الحقيقيين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اخترنا يا رب، اللهم اخترنا يا رب في هذا المساء من المقبولين. اللهم اخترنا يا رب هذا المساء من المقبولين. اللهم انظرنا بهذا اليوم، اللهم انظرنا هذا المساء. اللهم اخترنا من المختارين في آخر الزمان من المؤمنين الحقيقيين. اللهم اخترنا من المرافقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا من فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال، وطهر قلوبنا من النفاق، واحفظ ألسنتنا من الكذب. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana Tuhan di tempat ini rahmat Allah dan keberkatan. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmat. Wa yaj'alana min ahli barakah, menjadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la. Dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan tolong pelihara lidah-lidah kami daripada berdusta. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada hari ini sebagaimana kita maklum, kita akan membaca kitab yang baru, yang mana tuan-tuan rahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat ini. Janganlah kita memandang rendah sesuatu kitab, kerana apabila kita memandang semua yang dipandang Allah itu mulia, maka kita memandangnya dengan pandangan mulia, dan persediaan kepadanya sangat mulia, dan keinginan padanya sangat mulia, dan kesungguhan dalam memohon Allah agar dimakbulkan segala hajat kita juga sungguh-sungguh mulia. Maka pasti tidak ada jalan keluar, pasti kita akan mendapat segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka bertuahlah bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya ta'zim kepada ilmu, ta'zim kepada majlis ilmu. Maka kita bersyukur pada Allah, dan alhamdulillah kita memulakan dengan menyebut Allah dan asma'ul husna. Allah sebut di dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Maknanya kita bila menyebutkan, maka para ulama mustajabnya doa. Kemudiannya kita berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan nama-nama itu, dan kita bertawassul dengan majlis kita ini.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan kepada kita sehinggalah sampai ke satu tahap kita nampak segala figure yang ada di atas muka bumi, segala bentuk yang ada di atas muka bumi, segala rupa yang ada di atas muka bumi adalah hendak membesarkan Allah. Maka apa yang kita lihat di atas muka bumi ini sebenarnya mazhar zahir kebesaran Allah. Maka sesiapa yang melihat langit tidak melihat nampak kebesaran Allah, maka hatinya masih buta dan masih tertutup. Maka kalau kita melihat sesuatu yang di alam ini kejadiannya, maka tidak nampak kebesaran Allah, maka hati kita masih tertutup. Maka kalau kita ini lebih-lebih lagi seperti majlis ini, kita nampaknya tidak nampak besar di sisi Allah dan tidak nampak kebesaran Allah, maka masih lagi kotor hati kita. Mohon Allah Subhanahu wa taala membersihkannya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita memulakan kitab ini, kitab yang telah bertersebar luas ke barat dan timur. Satu kitab yang kecil tetapi memberi manfaat yang sangat besar. Banyak orang mendapat hidayah dengan asbab kitab ini, maka Allah memberkatinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kita nak belajar dengannya ini adalah seorang ulama yang besar sebagaimana kitab yang sebelum ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka Al-Imam Al-Ghazali orang yang mati di atas dadanya Sahih Al-Bukhari. Matinya dia dalam keadaan mengulang kaji Sahih Al-Bukhari, diletakkan di dadanya dan dia mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah seorang ulama yang mana dia digelar sebagai Zainuddin. Imam Ghazali digelar sebagai Zainuddin. Apa makna Zainuddin? Yaitu perhiasan agama. Apa maksudnya? Kerana apa? Bila orang melihat Imam Al-Ghazali, dia nampak keindahan dan kecantikan Islam. Maka bila orang melihat Imam Ghazali, rupa parasnya, pakaiannya, akhlaknya, kata-katanya, tingkah lakunya, maka nampak perhiasan, maknanya nampak kecantikan agama Allah. Kerana itu digelar oleh beliau, oleh para ulama dengan Zainuddin, iaitu perhiasan agama. Hiasan agama. Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang mana dia Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, namanya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, bapaknya Muhammad, datuknya Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Yang mana Imam Ghazali menyebutkan, namaku adalah gelaran yang diberikan. Aku mengatakan, dia sebutkan di sini, hadatsana man asifu bihi an Abil Haram Al-Makizi Al-Adibi, hadatsana Abu Thana Mahmud, sehinggalah حدثنا تاج الإسلام ابن خميس قال للغزالي الناس يقولون لي الغزالي ولست الغزالي وإنما أنا الغزالي منسوب إلى قرية يقال لها غزالة. Maka pernah Imam Ghazali mengatakan, orang memanggil aku Ghazali, maka aku bukan Ghazali tapi aku Ghazali, yaitu bersabdu yang mengatakan tidak ada sabdu di situ, yang mengatakan bahawa dia itu Ghazali mansub. Kenapa digelar dia Ghazali? Yaitu mansub, disandarkan pada kampung dia, yaitu Ghazalah. Walau bagaimanapun ada khilaf ulama, maka setengah ulama mengatakan setelah dicari tidak ada kampung nama Ghazalah, maka dinasabkan kepada pekerjaannya penenunan kain, maka disebutkan Ghazal, yaitu kasratil ghazal, yaitu yang mana Al-Imam Al-Ghazali Ghazal, yaitu banyak menenun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Ghazali. Kemudiannya Imam Ghazali ini dia yang masyhurnya, dia lahir itu di satu wilayah nama dia Tusi, yaitu di Khurasan. Maka di Khurasan inilah pernah datang satu hadis Nabi SAW, yang mana akan datang Imam Mahdi dari situ, Al-Khurasan. Maka Khurasan ini di mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Ramai yang sebut Khurasan, tapi dia tak tahu Khurasan di mana. Maka tuan-tuan, kalau kita tengok di peta, maka Khurasan ini iaitu di utara Iran. Kalau kita tengok di peta, di sini Iran, maka di sini Pakistan. Kemudiannya di bawahnya India, Pakistan, kemudiannya akan timbul Afghanistan. Afghanistan. Kemudiannya ada Uzbekistan di atas, kemudiannya Tajikistan, kemudiannya
ada beberapa yang namanya di hujungnya dengan tan. Maka Khurasan itu di mana? Di tengah-tengah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sinilah dia, yaitu di utara Iran, bukan di Iran, di luar utara Iran. Kemudiannya dia dikelilingi oleh negara-negara yang sekarang ini namanya apa? Yaitu namanya Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan. Ada nama-nama dia, saya tak ingat. Tapi dia di situ. Dia dekat dengan Pakistan dan India, dan dia dekat dengan Iran. Ini orang panggil tempat ini dipanggil Khurasan. Disitulah akan datangnya Imam Mahdi berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka lahir ulama ini di Tusi, Khurasan. Di situ ada ketika itu namanya satu wilayah nama Tusi. Sekarang tidak ada dah. Tusi, yang namanya dia daerah kawasan Khurasan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana seorang yang sangat alim, walaupun sebagian ulama mengatakan di bahagian hadis dia tidaklah mengkhusus, tetapi dia seorang yang faqih, seorang yang sufi, seorang yang zahid, seorang yang banyak orang bersandar dengan dia. Maka nampaklah kita tentang kecantikan Islam, dan mudah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia diiktibar sebagai ulama-ulama yang mu'tabar, yang mana lahirnya dia pada 450 Hijrah, yaitu sudah lepas kurun yang ketiga, kurun yang keempat. Tuan-tuan rahmati Allah, 450 Hijrah. Dan dia mati pada hari Isnin dalam keadaan Sahih Bukhari. Selepas itu dia menumpukan pada hadis, kerana kurang sedikit dia pada hadis, maka sehingga dia mati dalam keadaan mentalaah, yaitu Sahih Bukhari. Dan ketika dia mati, apabila orang lihat dia sudah cabut nyawa, ketika itu Sahih Bukhari ada di atas dada dia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang yang cukup hebat. Dan kitab yang kita baca sebelum ini, Minhajul Abidin, karangan beliau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan hari ini kita membaca kitab karangan beliau yang sangat terkenal. Bahkan qila, bila sebut qila, iaitu kemungkinan ada perbahasan di situ. Cuma di antara saya mendengar orang-orang yang menyampaikan kepada saya, guru-guru saya, bahkan ketika di Melaka, ada sebahagian mengkaji bahawa kitab yang pertama yang tasawuf yang belajar di tanah Melayu ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kerana itu, kalau kita baca kitab ni nanti, nampak tingkah laku orang Melayu itu, adat orang Melayu yang lembut dan sebagainya, banyak ada di dalam kitab ini. Maknanya terkesan kita dengan tasawuf. Dan Imam Ghazali bukan orang Arab, Masya Allah, tabarakallah, tapi dia menjadi orang yang sangat hebat dan sandaran kepada para ulama. Dan kami di Hadramaut banyak menggunakan kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka mudah-mudahan dengan sanad yang ittisal, sanad yang bersambung daripada guru saya kepada Al-Habib Ammar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kepada guru-guru beliau, sambung sampailah kepada penulis kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan daripada Imam Al-Ghazali, ilmunya, ilhamnya sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mulakan kitab kita dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ada pada tangan tuan-tuan itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kitab yang mana diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Alhamdulillah, seorang ulama yang cukup hebat. Yang kat tangan saya ni Rumi. Ustaz Naim mana? Nanti bagikan pada saya yang Jawi. Baik, muqaddimah. Yang mana sebelum kita masuk kepada muqaddimah, kita menyebut kepada pakai buku Bidayatul Hidayah. Maka muqaddimah dia bila sebut Bidayatul Hidayah, permulaan. Bidayah itu permulaan, hidayah petunjuk daripada Allah. Setengah ulama kalau dalam kitab ini, maksud Imam Ghazali hidayah itu apa? Permulaan jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebut hidayah itu adalah suluk tariqillah. Suluk tariqillah,
yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersuluk kita di jalan Allah, itulah yang dimasukkan hidayah. Permulaan seseorang itu nak meletakkan diri dia di jalannya Allah. Sebab sekarang ini kita tidak pasti, adakah aku di jalan Allah, masuk di jalan Allah. Jalan itu kalau kita berjalan, dia akan sampai kepada Allah. Itu maksudnya. Kita takut kita di jalan, yang takut terus berjalan tidak sampai kepada Allah. Maka kitab ini didatangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana nak menunjukkan permulaan bagi seseorang itu nak memastikan dia berjalan di jalan Allah bagaimana. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, berikan penumpuan. Belajar jangan tidur, berikan penumpuan. Baik, tak payah menyuruh-nyuruh Amiruddin. Duduk betul-betul, ngaji betul-betul, tak payah menyuruh-nyuruh. Ngantuk-ngantuk nak sorok pada ustaz buat apa? Sorok pada saya buat apa? Allah nampak. Bodoh kita, dia tak cerdik kita. Kita duk menyuruh buat maksiat, kita pun menyuruh buat salah, tapi Allah nampak je kita. Tak cerdik kita. Saya tak boleh bagi manfaat, Allah yang memberikan. Jadi jujur dengan Allah SWT. Ngantuk pergi basuh muka, ataupun kalau susah nak bangun, sempit dan sebagainya, hilangkan ngantuk, supaya akhirnya syaitan putus asa dengan kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maka dimulakan muqaddimah. Muqaddimahnya kalau di dalam kitab Arab, saya datangkan juga kitab Arab untuk tambahan kepada kita insya-Allah. Yang mana muqaddimah disebut dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Al-Muqaddimah. Baik, kita terus kepada Al-Muqaddimah, yaitu muka surat 13, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Al-Muqaddimah, bila kita sebut Al-Muqaddimah, bila sebut Al-Muqaddimah iaitu permulaan. Al-Muqaddimah kata-kata permulaan. Maka mudah-mudahan permulaan kita tidak lain dan tidak bukan para ulama letakkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kita mulakan majlis kita dengan Bismillah. Tujuannya kerana apa? Apa takdir dekat situ sebenarnya? Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Apa maksud dia? Itu bukan jumlah yang sempurna dalam bahasa Arab. Itu bukan jumlah yang sempurna dalam bahasa Arab. Tiba-tiba dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Itu bukan jumlah yang sempurna. Di dalam bahasa Arab, jumlah yang sempurna sama ada dia ada mubtada, lepas tu dia ada khabar. Apa maksud ada mubtada, ada khabar? Dia ada subjek, kemudian dia ada predikat. Boleh faham? Dia ada permulaan, kemudian dia ada cerita kepada permulaan. Itu jumlah yang sempurna. Ataupun dia ada fa'il, dia ada perbuatan, dia ada siapa pembuat, dan dia ada siapa yang kena buat. Fa'il, fa'il, maf'ul, ataupun fa'il, fa'il. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ini datang ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maka ayat itu sebenarnya tergantung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tergantung atau tidak? Kita bila dengar dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, apa dia? Ialah dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita tak faham. Maka para ulama kita ajar, guru-guru kita ajar, bila sebut di situ nak sempurnakan macam mana? Yang sempurna kena ada takdir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u hadzal kitab. Yang itu baru sempurna. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, aku baca kitab ini. Ataupun aqra'u hadzal kitab Bismillahirrahmanirrahim, aku baca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Nampak beza dia?
Maka ketika itu kita nak faham kenapa bila kita makan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, aku makan nasi ini. Maka tujuannya untuk apa? Menyambungkan. Itu pasal di situ ada huruf ba. Kalau kita belajar bahasa Arab, ba kita terjemah dengan, kan? Bi ismi. Dengar boleh-boleh. Ba bi ismi, dengan. Jadi bila ba tu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok terjemahan dia kata lil musahabati ma'at tabarruki. Ba tu tujuan dia lil musahabah, untuk mengiring, ma'at tabarruki, bersama keberkatan. Sebab dengan ada ba itu bersambungnya yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nampak? Ba Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, aku minum. Maka bila kita minum, minuman yang masuk itu bersambungnya dengan keberkatan Allah, maka dia akan membawa kita kepada zikrullah. Dia akan membawa kepada kita hilang haus, kita keluar sesuatu daripada mulut kita yang diberikan manfaat oleh Allah. Bila kita sebut aqra'u hadzal kitab Bismillahirrahmanirrahim, aku baca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, maka kita baca dengan bersambung keberkatannya dengan Allah. Karena itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa qila abtar wa qila ajzam. Kata Rasulullah SAW, setiap perkara yang ada peduli dari syarat, kata Rasulullah, maknanya yang syarat memberi tumpuan pada perkara tersebut, maknanya semua perkara kecuali perkara yang Islam tidak memberi tumpuan, yang Islam membencinya, contohnya maksiat, maka disebut kullu amrin dhi balin, setiap perkara yang ada peduli dari syarat. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka perkara itu terputus. Wa qila abtar, iaitu, dan ada yang mengatakan perkara itu berpenyakit. Wa qila ajzam, dan ada yang mengatakan perkara itu berkusta. Maksudnya apa dia? Kalau kita minum air, kita tidak baca bismillah, terputus air itu dengan Allah. Maka yang kita minum itu bersama syaitan, dia akan bila terputus dengan Allah, maka terhubung dengan syaitan. Karena itu kita jangan main-main kalimah bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca kitab, tidak baca bismillahirrahmanirrahim, terputus kita. Qila abtar wa qila ajzam, ada yang kata berpenyakit, yaitu bila sebut berpenyakit tak sempurna perkara yang kita lakukan. Ada yang kata ajzam, yaitu berkusta. Kan kusta kalau kena dia jatuh daging dia, maknanya tidak sempurna, buruk jadi, huduk orang tengok, busuk. Maka ketika itu para ulama menafsirkan maksudnya qalilul barakah. Lembutnya para ulama mengatakan sedikit, hanya sedikit aja dapat keberkatan. Setengah ulama yang agak keras, bila sebut aqta, terputus terus daripada keberkatan. Itu bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bersambung dengan Allah, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kita membaca kitab ini. InsyaAllah. Maka bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, saya nak ulangkan sikit Bismillah ni, iaitu bila kita sebut Bismillah dengan nama ismun. Jadi nama adalah ismun minas sumu wa huwal ulu. Ismun ini adalah datang daripada kalimah Arab sumu, yang membawa maksud ulu, iaitu tinggi, mulia. Kerana itu seseorang yang ada nama, maka dia orang yang mulia. Dan disuruh oleh Nabi SAW meletakkan nama kita dengan nama-nama yang mulia. Kerana kalimah nama itu saja, iaitu dalam bahasa Arab ismun, adalah membawa maksud yang tinggi dan mulia. Maka kerana itu kita kena letak nama kita yang baik. Khairul asma' ma'ubbidah wa ma'ubbidah, sebaik-baik nama yang ada sifat terpuji ataupun ada sifat kehambaan. Maka
maka mulakan nama anak kita lelaki Muhammad, Ahmad, Abdullah. Ataupun bagi perempuan yang terpuji maknanya, mungkin ambil daripada nama-nama muslimat yang terpuji, pejuang-pejuang agama Allah yang terpuji. Khadijah, Sumayyah Syahidah. Sumayyah, perempuan yang pertama sekali syahid di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, disulap. Ini Sumayyah. Nusaybah. Banyak lagi nama-nama yang baik. Aisyah, Maimunah, itu nama-nama yang baik. Kemudiannya dengan nama siapa ni? Dahlah kalimah nama tu saja sudah mulia. Tiba-tiba kita kata ni nama Allah. Nah, Allah apa dia? Guru kita Tuan Guru Haji Ghazali beritahu, Allah apa dia? Az-Zatu al-wajibil wujud al-mustahiqi li jami'il kamalat wal munazzah an jami'in naqais. Allah ni siapa? Satu zat yang wajib kewujudannya, yang berhak kepada segala kesempurnaan, yang terhindar daripada segala kekurangan. Itu Allah. Maksudnya paling mudah kita nak sebut Allah ni apa? Totally perfect, yang maha sempurna. Mustahil baginya itu kurang. Pertama, dia itu az-zat al-wajibil wujud. Allah satu zat yang wajib kewujudan. Maksud wajib apa dia? Confirm kewujudan. Hanya Allah saja yang confirm kewujudannya. Kita semua ni tidak confirm kewujudan kita. Kalau tuan-tuan nak bermanfaat kehidupan kita, maka sandarkan diri pada yang confirm, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tidak sandar kepada yang kekal, maka dia juga tidak kekal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah yang confirm kewujudan. Kita semua akan mati. Tak ada orang boleh confirm dia besok hidup lagi, lepas sejam hidup lagi, tak boleh. Tapi yang kekal, yang confirm wujudnya adalah Allah. Maka para ulama kata dialah yang reality, dialah yang sebenar. Kerana itu kenapa orang-orang tidak boleh memberi tumpuan kepada Allah? Kerana dia masih tidak nampak Allah lah yang hakiki. Yang selain Allah semuanya akan punah. Tu pasal bila kita sebut qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Imam Syarawi kata maknanya Allah itu yang hakiki, yang sebenar. Kalau kita nampaklah Allah lah yang sebenarnya wujud, yang kita ni sebenarnya tidak real, maksudnya tidak akan kekal, musnah, maka baru boleh turun pada ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah lah tempat tumpuan seluruh makhluk. Kerana itu dalam semayang susah nak beri tumpuan pada Allah. Hidup di atas muka bumi susah nak beri tumpuan pada Allah. Kerana apa? Kerana masih lagi kita kekeliruan di dalam Allahu Ahad. Tu Allah. Jadi kita ni ada masalah sandar pada Allah. Sebab Allah maha sempurna. Kalau kita sandar pada Allah, sempurnalah. Nah, ada masalah, susah hati, bacalah Quran. Nampak? Bila baca Quran akan tenang sebab kita sandar pada Allah. Tapi kalau kita ni tak sadar pada Allah, kita selesaikan masalah kita dengan melakukan kemungkaran, kita selesaikan masalah kita dengan arak, selesai masalah kita dengan rokok, selesai masalah kita dengan pergi karaoke, selesai masalah kita dengan bawa kereta laju-laju, selesai masalah kita dengan tengok Facebook, main Facebook, berbual dengan orang tu, berbual dengan orang ni, serabut-serabut kepala pergi buat benda-benda macam tu, maka tidak akan selesai. Sebab kita selesaikan masalah kita dengan benda tak sempurna. Orang nak cangkul benda, dia ambil cangkul yang dah tak sempurna, dah tumpul atau dah sumbing, maka takkan sempurna kerja dia. Cari yang sempurna. Siapa? Allah. Maka cuba tanya Allah, Allah nak kita selesai masalah kita dengan apa? Baru selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Ar-Rahman Al-Mun'imu bi Jalailin Ni'am. Ar-Rahman, Allah bersifat pemurah yang memberi nikmat-nikmat yang besar dan kasar. Ar-Rahman Al-Mun'imu bi Jalailin Ni'am. Rahman itu adalah pemberi nikmat-nikmat yang besar, yang umum. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi umum. Kalau Rahim, Al-Mun'imu bi Daqaiqin Ni'am, pemberi nikmat-nikmat yang halus dan detail. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kita mata. Ini nikmat besar, nikmat daripada sifat Allah yang Maha Pemurah, yaitu mata, yaitu telinga. Ini sifat Allah yang Maha Pemurah, daripada sifat Allah yang Maha Pemurah. Sebab apa? Sifat Allah yang Maha Pemurah orang kafir pun dapat.
Allah pemurah. Orang kafir dapat, orang munafik dapat, orang zalim dapat, orang jahat dapat, orang baik pun dapat, orang beriman pun dapat, orang tak beriman pun dapat. Maka kita nak kena faham benar. Maka mata. Tetapi orang yang mendapat daripada sifat Allah Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang dapat daripada sifat Allah yang Maha Pengasih siapa? Hanya orang-orang beriman. Maka mata, penjagaan mata. Maka kalau yang nak jaga mata, hanya orang beriman saja dapat. Ini orang beriman yang dikasih oleh Allah. Allah takkan kasih kecuali orang beriman. Maka ada orang ada mata, tapi tak terjaga matanya melihat maksiat. Tapi orang yang dikasih Allah, maka matanya terjaga. Maka kalau dibukanya cilik di matanya, yang dia nampak kebaikan. Bila dia rasa nak membaca, bosan dan sebagainya, maka matanya melihat Al-Quran. Banyak matanya melihat kitab-kitab. Banyak matanya melihat sesuatu yang Allah suka. Ini dalil Allah jaga dia. Mata dia. Telinga, ramai orang ada telinga, semua orang ada telinga. Tapi ada orang yang Allah pelihara telinganya kerana Allah kasih melalui sifat dia yang Maha Pengasih. Maka telinganya tidak dengar kecuali Al-Quran. Telinganya tidak dengar kecuali benda yang baik. Telinganya tidak dengar kecuali tazkirah. Telinganya tidak dengar kecuali benda yang menyeru dia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka kerana itu kita nak kena faham. Mudah-mudahan kita dapat daripada sifat Allah yang Maha Pengasih. Maka kita dapat nikmat-nikmat kita terjaga daripada sifat Allah yang Maha Pemurah. Mata, telinga, tangan, kereta, itu semua sifat umum. Semua orang dapat. Tapi ada yang Allah jaga kerana Allah datangkan pula nikmat dari sifat dia yang kasih, yang pengasih. Yang ini hanya diberikan pada orang beriman. Mudah-mudahan kita semua di sini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka yakinlah kita berhubung sekarang ini dengan keberkatan Allah. Alhamdulillah. Maka disebutkan telah berkata Al-Imamu Al-Alimu Al-Allamatu Hujjatul Islami wa Barakatul Anami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Amin. Allah manfa'na bi'ulumihi insyaAllah. Amin. Maknanya telah berkata penulis kitab Al-Imamu. Allah, cuba tengok. Telah berkata penulis kitab Al-Imamu Al-Alim, yaitu seorang imam yang menjadi qudwah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, gelarannya dipanggil Zainuddin. Al-Alim, seorang yang berilmu. Al-Allamah, yang terlebih-lebih ilmunya. Itu dia terjemahan dia. Al-Allamah, yang terlebih-lebih ilmunya. Allamah sirah mubalaghah. Orang panggil nama Arab sirah mubalaghah. Bila sebut Allamah, iaitu yang berlebih-lebih alimnya. Maknanya bila kita tengok orang alim, dia tu Allamah. Gitu. Jadi kita tuan-tuan rahmati Allah, contohnya tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang-orang yang banyak bertaubat. Sirah mubalaghah, terlalu banyak bertaubat, bukan sekali taubat, setiap hari taubat. Mulut ni astagfirullah. Nabi sebut di dalam kitab Nasihat Diniyah, diletakkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaran katsira. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, beruntungnya, bertuahnya seseorang itu yang bila dia bangkit hari kiamat, diberikan buku catatan. Bila dibuka buku catatannya, dia dapati di dalamnya, beruntunglah orang ini, iaitu kerana dia mendapati di dalam buku catatannya itu istighfar yang banyak. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosa. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, sebagaimana kita tahu, orang yang nak masuk ke dalam syurga di padang mahsyar nanti terbagi pada 3 golongan. Yang dipanggil musamih, dan yang kedua dipanggil munaqish, dan yang ketiga dipanggil alladzina yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Yaitu 3 golongan. Golongan yang pertama orang panggil musamih. Di dalam kitab Nailul Maram syarah pada Aqidatul Islam disebutkan bila seseorang itu di hari kiamat, permulaan kita, dia akan ambil beberapa golongan. Ada beberapa golongan yang Allah tayangkan amalan baik dan buruknya.
Ketika itulah Allah bersabda kepada mereka, sesungguhnya aku telah menutup aib engkau ini di dunia, maka pada hari ini aku ampunkan dosa-dosa engkau. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu orang-orang ini dipanggil orang-orang yang musamih, yaitu Allah tidak pun timbang ataupun persoal atau perbahaskan amalan dia. Allah tayang aja, kemudian yang buruk Allah ampunkan dan dia masuk ke dalam syurga. Golongan kedua dipanggil munaqish, yaitu orang yang dimunaqasyahkan amalan dia, yaitu yang dibahaskan amalan dia, yang dipersoalkan amalan dia. Ada orang di hari kiamat di padang mahsyar, ketika itu Allah tayangkan, kemudiannya Allah buat perhitungan amalan ini. Kau buat pada waktu begini, kau buat begini, daripada mana ini makanan yang kau makan ini, daripada mana hasilnya. Allah tanya dan Allah tanya. Aisyah meriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ini, hadis yang sahih juga dalam kitab Nailul Maram, yaitu man husiba yaumal qiyamah udhib, sesiapa yang dihitungkan amalan di hari kiamat pasti diazab. Sebab tiba-tiba Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah di dalam Quran Allah mengatakan mereka-mereka yang beriman yang akan dimasukkan syurga ini akan dihitung dengan hitungan yang ringan? Kenapa pula kau kata orang-orang yang dihitung pasti diazab? Maka Nabi kata, la, dia kata tidak, bukanlah hisab itu yang dipanggil wa innamal arad. Yang kau kata itu tadi adalah arad. Arad ni apa dia? Allah pamer amalan, kemudiannya Allah ampunkan tanpa dihitung. Manakala sesiapa yang dihitung, diperbahaskan, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mudah-mudahan Allah pelihara kita. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Al-Alim Al-Allama Hujjatul Islam, yaitu Hujjatul Islam, yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW lebih daripada 100,000 hadis. Wa barakatul anam, dan yang dikatakan digelar sebagai barakatul anam, yaitu keberkatan manusia bagi manusia. Maknanya dengan dia ada kat situ, orang dapat berkat. Dia duduk di satu kampung, yang lain semua dapat berkat. Dia duduk di tempat-tempat mana-mana dia pergi, siapa yang dekat dengan dia mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia, subhanallah, maka mana-mana dia pergi, dia jadi pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Ini para ulama. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid gelaran dia Muhammad. Sebab bila sebut Abu Hamid di sini, bukan dia bapa pada Hamid, yang ini sekadar gelaran dia. Sebab kalau kita baca sejarah Imam Ghazali, dia tidak ada anak lelaki, yang ada pada dia hanya perempuan sahaja. Ni Imam Ghazali anak dia perempuan semua. Jadi tuan-tuan yang kata, Allah saya tak ada anak lelaki lah Ustaz, perempuan dia semua. Alhamdulillah, Imam Ghazali pun perempuan aja. Jangan serabut. Sebab orang kata yang ada anak perempuan ni orang kaya insya-Allah. Di masa akan datang dia orang kaya insya-Allah. Tapi saya nak anak jantan Ustaz, saya nak anak lelaki, dia kata. Tak apa, insya-Allah, alhamdulillah, Allah bagi anak perempuan, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jangan jadi kita balik pada sifat jahiliah, bila dapat anak perempuan rasa tak sedap. Kenapa Ustaz orang tu dapat anak lelaki, saya hanya dapat anak perempuan Ustaz, kenapa Allah tak bagi saya anak perempuan? Jangan persoalkan. Allah bagi itu yang terbaik dah. Terima, alhamdulillah. Syukur, Allah tahu yang baik bagi kamu. Jangan persoal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka disebutkan oleh pemulanya kitab segala puji, kata Imam Ghazali rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata penulis kita, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat, amin. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Kalau dalam bahasa Arabnya, alhamdulillah haqqa hamdih. Nah, Imam Ghazali dimulakan, alhamdulillah haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Maksudnya apa? Kita kalau dalam bahasa putih ni macam ni lah. Bila kita jumpa orang, kita kata, bila kita bagi dia barang, dia jumpa kita, kita ada pernah tolong dia minggu lepas, tiba-tiba jumpa kita, dia pergi salam kita, dia kata thank you very much. Kita pun bila dengar macam tu, kita kata tak apa. No, I mean it. Tu maksudnya apa tu? Maknanya aku maksudkan betul. Ini yang betul-betul punya terima kasih. Tu orang panggil aku maksud. Kita ni banyak tak maksudkan. Beri salam tak ada maksudkan salam. Tak mean salam tu. Maknanya saya
Salam. Pergi rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa tu? Kita dalam tu bukan maksud salam tu. Kita tak maksudkan pun salam tu. Maksud kita hanya maksudkan macam, oi. Betul eh? Kita nak panggil orang. Assalamualaikum. Tak dengar. Assalamualaikum. Tu ada tambah pula hujung sebab nak bagi dalam dengar. Kita tidak maksudkan salam ni. Tapi dalam hati sepatutnya Assalamualaikum ya ahlul qubur. Tu dah tersilap dah tu. Tu jangan buat lawak macam tu, naik orang dalam. Maknanya Assalamualaikum. Maknanya dalam hati kita, sejahtera atas kamu. Walaupun tak ada orang, walaupun orang tu tak jawab ke ataupun tak keluar, pokoknya kita niat nak doakan orang dalam rumah tu. Itu baru minit. Dia maksudkan salam dia. Nampak tak? Kita kadang tak banyak tak masukkan. Bila kita angkat takbir dan sembahyang, Allahu Akbar, kita tak maksudkan takbir kita. Allahu Akbar. Kadang tahu-tahu dah Allahu Akbar. Allah Maha Esa. Habib Abdullah Al-Haddad, Allahu Akbar. Padang apa ni? Retak dinding. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab dia maksudkan betul takbir dia. Tuan-tuan, kita Allahu Akbar. Orang dengar pun tak takut. Tuan-tuan rahmati Allah. Pasal azan ni bagi. Sekarang zaman akhir zaman, kalau orang tanya saya nak macam mana nak azan, ada ustaz kata lagu-lagu bagus apa semua tak. Kalau zaman saya, bagi dia bangun, bagi dia sedar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi dia dengar. As-salatu khairun minan naum. Tu, bagi dia sedar. Jangan as-salatu khairun minan naum. Dia khayal, dia tidur balik. Panggil dia betul-betul. Mini. Maknanya maksudkan apa yang kamu sebut. Dia yang Imam Ghazali dia kata, alhamdulillah haqqa hamd. Segala puji bagi Allah sebenar-benar puji. Bukan main-main ni. Maknanya dia maksudkan pada maksud puji. Alhamdu. Apa makna hamdu? Kalau hamdu daripada segi istilah, sama macam syukru daripada segi lughah. Maka apa dia? Sarful abdi bima an'ama Allah Ta'ala minan ni'ami fi ma khuliqa li ajli. Tu maksud dia. Iaitu bila kita sebut segala puji hanya untuk Allah sebenar-benar puji. Maknanya apa dia? Aku akan gunakan. Maknanya puji Allah ni macam mana? Kita berterima kasih pada Allah, bertahmid pada Allah. Maksudnya apa? Tangan aku ni aku akan guna pada apa yang diciptakannya oleh Allah untuknya. Maknanya tangan ni Allah cipta untuk apa? Untuk buat maksiat ke? Untuk tunggu orang ke? Mata macam mana? Kita usaha untuk melihat benda-benda yang baik. Nampak benda maksiat, turun. Nampak aurat orang, tundukkan pandangan. Itu. Jadi Imam Ghazali ni bila dia buat kitab ni, dia syukur. Dia syukur dia. Dia maksudkan betul syukur dia, tahmid dia kepada Allah. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Alhamdulillah haqqa hamdi. Salawatu, apa ni disebut? Dan salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Kalau dalam bahasa Arabnya, alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Dan selawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya. Ni orang panggil Arab ni kalau dia buat bara'atul istihlal, permulaan muqaddimah, sedap ni dia. Ujung sama. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Jadi ujung dia sampai. Kita orang Melayu pun ada juga gitu. Cuma kita dah lama tinggal, kita punya sastra. Tapi Arab dia masya-Allah sampai sekarang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, selawat dan salam tercurah dia kata. Tercurah kepada sebaik-baik makhluk. Wassalatu wassalamu ala. Kalau dalam bahasa Arab ala, ke atas. Selawat dan salam tercurah ke atas. Iyalah. Maknanya bila tercurah ke atas, ala tu diterjemah tercurah. Sebab macam inilah. Maknanya kita selawat salam, ini ada benda ke atas. Jadi maknanya seolah-olah mencurah ke atas dia. Jadi terjemahan dia mencurah ke atas
Siapa dia? Sebaik-baik makhluk Nabi kita Muhammad. Dia sebaik-baik makhluk. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita ni sebaik-baiklah makhluk, Nabi itu yang sebaik di kalangan kita, yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nabi SAW lebih baik daripada itu. Di kalangan kita dialah yang terbaik. Banyak adillah-adillah yang menunjukkan Rasulullah SAW itu makhluk yang terpuji, makhluk yang terbaik. Tapi tak ramai orang ambil dia sebagai guide. Ini jadi masalah. Maka dia sebut selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya. Siapa? Penghulu kita, Sayyiduna, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni penghulu kita, Sayyidina. Sebut kalimah Sayyidina. Kita sebut kerana menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Maknanya sesiapa yang dekat dengan Nabi pun dapat selawat dan salam. Kan ada qasidah kita baca baru ni. Ya Abul Hasanain, betul? Alaika salam. Kita pun dengar ni apa ni? Kepada Sayyidina Ali pula dia kata ke atas dia salam. Selalu kita kan selalunya Nabi alaika salam ya Rasulullah. Ini tiba-tiba dia sebut Sayyidina Ali, ya Abul Hasanain, bapa Hasan Husain, ke atas dia salam. Apa ni? Ni Syiah ni. Oh lihat ni. Habis Imam Ghazali pun Syiah pun nak cakap. Imam Ghazali kata apa? Selawat dan salam yang tercurah kepada siapa? First kali Nabi lah. Lepas Nabi Muhammad SAW, kemudian dan juga, maknanya takdir dekat situ, dan waw atau dan selawat dan salam juga kepada keluarga dia. Jadi keluarga dia siapa? Antara dia menantu dia, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Oh, saya tak pastilah yang tu. Okey, tak apalah, terus lagi. Dan para sahabatnya. Itu confirm dah kalau kamu nafi Sayyidina Ali sahabat dia, masalah kamu. Sayyidina Ali masalah. Maka tak ada masalah kita nak sebut alaikas salam pada dia. Cuma tak menjadi adat pada mulut kita menyebut gitulah. Kadang-kadang dalam qasidah. Cuma jangan cepat melata. Kesian. Kadang-kadang puak-puak Syiah telah merosakkan nama Ali. Maka akhirnya kita yang Ahlussunnah wal Jamaah nak sebut nama dia, orang kata Syiah. Ini jadi masalah. Sayyidina Ali tak ada masalah dalam hal ini. Dia orang yang sanggup mati di atas katilnya Rasulullah SAW. Maka kita kena hormat sebagaimana kita hormat Sayyidina Umar, sebagaimana kita hormat Sayyidina Osman, sama mana kita hormat Sayyidina Abu Bakar, itu dah juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka disebut apa dia? Dan pengikut-pengikutnya. Ketahuilah. Ni kalau nak syarah satu-satu panjang lah pula. Kita terus sajalah. Kan? Juga kadang kalau ilmiah dia jadi yang mengaji pun, ini ada buku semua tak ni? Ni saya nak mengajar betul-betul ni. Pegang buku ni. Dah mula ni insya-Allah. Mudah-mudahan dapat khatam insya-Allah. Istiqamah. Ajar, begitu kuat, jangan tidur, jangan ngantuk. Ni silibus ni dalam madrasah dulu. Allah, beruntung yang mari daripada awal tadi. Yang mari lewat ni tidaklah tak beruntung. Tapi doa tadi, tuan-tuan tak nampak apa-apa ke? Masya-Allah, tabarakallah. Curah-curah tuan-tuan rahmat Allah. Sambut-sambut. Ustaz nampak? Dah, aku pun tak nampak. Tapi yakin. Saya yakin dengan ilmu saya. Yang kita belajar ilmu mesti yakin. Nanti kita sampai nanti. Maka saya kata apa? Ya. Segala puji bagi Allah sebenar-benar puji. Selesai dah tu. Ketahuilah, i'lam. Maka saya kata apa? I'lam. Ketahuilah anta, ketahuilah kamu. Wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Allah, ni Imam Ghazali, dia kata ketahuilah saudaraku yang mempunyai, yang berminat dan mempunyai perhatian. Jadi tuan-tuan ni ada minat atau tidak? Ada perhatian? Tuan-tuan termasuk apa yang dipanggil. Kalau tuan-tuan tak ada minat, maknanya Imam Ghazali tak cakap dengan tuan-tuan. Dia cakap dengan peminat. So, ya Allah, aku peminat-peminat. Setkan dalam hati sekarang ni. Tadi kita dah niat dengan niat Habib Abdullah Alwi Al-Haddad tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, kalau tuan-tuan nak masuk di dalam golongan yang dia tujukan ni, kena minat.
Jadi Imam Ghazali dia kata, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Maknanya mencari ilmu. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita tengah cari ilmu. Jadi jumpa dah ke belum ilmu? Jadi ada orang dia cari ilmu, dia dah jumpa, lepas tu dia cari lagi, jumpa lagi, dia cari lagi, jumpa. Jadi kerja kita mencari aja. Tak semestinya orang yang mencari itu dia dah tak jumpa. Dia dah jumpa, tapi dia asyik jumpa yang baru lagi. Ada orang tu dia cari, yang ada pun tak ada, asyik cari. Dia cari, tapi tak ada satu pun yang dia jumpa. Oh, berat ni tuan-tuan. Tapi kira okey lah tu, buah-buahnya dia cari lah. Jadi insyaAllah, maknanya penuntut ilmu lah. Kalau dalam bahasa Arab dia, sebab apa dia kata apa? Ya, dia kata sidqur raghbah wa fardhu ta'atush ilaih. Annaka in kunta taqsudu bi talabil ilm. Yang mana dia kata yang telah menunjukkan himmah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni. Amin. Yang dahaga. Tuan-tuan pernah haus tak tuan-tuan? Nak minum air sejuk, tuan-tuan contoh tengah haus ni, panas-panas, tiba orang bagi hulu lychee ais. Tuan-tuan rasa macam mana? Kadang minum tak kerti, betul tidak tuan-tuan? Punya dahaga. Tuan-tuan dengan ilmu macam tu tak ada agak. Susah dah. Mungkin tak sampai lagi. Tapi insyaAllah, mudah-mudahan dengan doa Imam Ghazali kita termasuk. Maka tuan-tuan rahmati Allah disebut, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu yang telah menunjukkan himmah yang tinggi. Alhamdulillah dengan tuan-tuan datang ini himmah yang tinggi. Ini baru himmah. Semangat. Lepas tu mengantuk lawan. Tu yang Syekh Nuruddin cukup tegur tu, bila menguat jangan gitu ngangak. Macam tu, tahan. Keluarkan ke tepi. Gitu. Maknanya tahan. Himmah. Syaitan pun boleh tengok bengang-bengang, dia dah tak kacau. Saya dulu pun mengantuk juga. Saya kalau mengaji dulu mengantuk. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak mengantuk. Wala fakhar, bukan untuk kebanggaan, tetapi memang tak mengantuk. Betul cakap Syekh Nuruddin. Tuan-tuan rahmati Allah, syaitan dah dia kacau yang lain pula lah. Dia kacau pula lain pula. Mengantuk dia dah malah kacau. Dah dia tak boleh dah. Mata dia dah terang. Tak boleh. Tapi yang mengantuk tadi ikut je. Yang ni nampak yang lain tu tak boleh, kita kacau je lah yang memang maintain. Itu yang mengantuk je. Nampak? Semayang mengantuk, mengaji mengantuk. Dia tak mengantuk, makan tak mengantuk. Nampak? Main-main tak mengantuk. Segur bunyi mata. Nak berborak tak mengantuk. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya ada seorang dulu dekat Melaka, ada seorang orang panggil tahap kiai jugalah. Nama dia Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman ni bukan atuk saya Abdul Rahman. Orang panggil Kiai Abdul Rahman, ngaji di Mekah. Kemudiannya balik. Yang ini Abdul Rahman lain. Tapi dia ustaz, orang panggil Ustaz Rahman. Dia ni tuan-tuan rahmati Allah, orang soleh. Yang seronoknya dia ni kaki mengantuk. Orang gelar dia kaki mengantuk, tapi dia mengantuk time bila tuan-tuan? Masa zaman dia campur juga dengan kawan-kawan ni. Kawan ajak pergi tengok wayang, dia tidur. Dekat wayang tu bila dia masuk, duduk je, start je, dia tidur. Orang ajak pergi pesta kenduri, orang joget lambak, dia duduk kat kursi tu. Dia kat tempat yang tak pegang, tidur. Bila majlis ilmu, tegak punya mata. Bila tanya ibadat qiyamul lail, dia kat depan. Tapi bila benda maksiat, benda tak pegang, dia memang mengantuk. Kadang orang tengah bercakap dengan dia, betul-betul aku pergi jumpa ada satu perempuan tu, ya Allah cantik dia. Dia dah tertidur, dia dah. Orang tengah bercakap ni. Apa tadi? Dia cerita-cerita, tidur. Subhanallah. Orang panggil karamah dia, Allah bagi mengantuk bab tu. Bila orang nak mengumpat je, bukan dia saja, bukan memang tidur betul. Amin kalau dapat yang tu. Isteri kata, bang saya benci betul tukang kedai tu. Isteri kata, nampak aku cerita je tidur. Sebab cerita tak elok, tidur. Dia kata, bang alhamdulillah bang tadi saya mengaji. Okey. Tapi saya tak suka ustaz tu. Yang tak elok je dia tidur. Doa dapat suami gitu. Amin. Bahagia kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik.
Maka pembina dia kata, seandainya engkau berniat, ni dengan mencari ilmu, ni bab niat ni, ni permulaan. Sekiranya engkau berniat dengan mencari ilmu itu untuk berlumba-lumba, ni pertama, dan mendapatkan keberkahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri. Kita kalau belajar ni, menuntut ilmu ni, kalau niat kita supaya orang panggil kita ni hafiz Quran, supaya orang pandai kita ni terer tajwid, orang pandang kita ni faqih, orang pandang kita ni orang hebat tasawuf, kalau kita niat macam tu, sebenarnya tak ada dah. Dia menghancurkan agama dia dan diri dia sendiri. Tuan-tuan niat pasang boleh, ataupun nak hebat balik ni kang, jumpa orang je, keluar je ni kang, jumpa kat kedai kopi. Assalamualaikum. Tadi tak pergi ke tadi permulaan kitab tadi? Kata kau pergi kan? Ya, pergi alhamdulillah. Bismillah tahu bismillah. Lagaklah lu. Terus buka pak. Bismillah tahu bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim lah. Itulah kau tak mengaji tengok. Bismillah, dia dah mula belagak. Niat dia masa datang tu, dia nak belagak. Jadi akhirnya ilmu yang dia dapat membawa dia kepada kebinasaan. Nampak? Maka dia kata apa dia? Dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Maknanya kita belajar ni. Besok ni belajar agama ni. Belajar agama insya-Allah. Itu pasal bagus belajar agama ni, sebab tak ramai orang nampak masa depan dunia belajar agama. Jadi insya-Allah niat tu kurang-kurangnya membantulah. Ni belajar apa Quran ni, so nak makan apa? Makanlah. Tai makan nasi, makanlah nasi, jawab je. Tai ada kalipat, makan kalipat lah. Dah maksud saya ngapa Quran ni besok nak jadi apa besok? Nak bekerja apa? Gaji berapa? Nak. Jadi kita mengaji agama insya-Allah terjaga. Tapi kadang-kadang sekarang ni pun dah mula main ujian pula. Ni jadi mengaji ni agama ni macam mana? InsyaAllah ni Ustaz, kalau dia jadi imam ni gaji kurang-kurang 2,000. Ke dunia pula jadi. Tak mau dia tu. InsyaAllah Allah jaga. Rezeki tu Allah jaga. Usaha nak cari rezeki tak ada masalah. Tapi jangan belajar tu dengan niat, so aku kalau dapat PhD boleh jadi doktor, kalau aku dari sini aku jadi ni, kalau aku kerja dekat bank aku dapat gaji gini. Dia fikir macam mana ni, aku nak kena hebat ni supaya jawab apa ni, aku punya orang panggil apa, CJ aku banyak, maka aku akan dapat begini-begini. Saya pergi ingat masa saya pergi Hadramaut. Saya pergi umur saya 18. Masa tu kita ni dah diajar mentaliti kita daripada sekolah rendah. Maknanya bila pergi mana-mana bawa sijil. Bawa sijil. Jadi kita siapkan sijil kita tu, komen tebal lagi. Sijil takra. Masa tu takra saya selama nombor 3 killer. Saya masa tu killer. Amali Muslim killer. Killer ni yang gulung tu lah. Sekarang ni tak boleh gulung dah. Jadi masa tu dapat sijil. Lepas tu sijil sembelih ayam, saya masuk juga dalam tu. Lepas tu sijil macam-macam sijil lah. Sijil tu, sijil ni, sijil SMA, sijil tu, sijil banyak sijil. Saya terjemah semua. Bila sampai ke Hadramaut tu, saya bawa sijil tu. Dia kata, Habib Omar kata, mana pelajar baru yang sampai tu, yang seorang tu. Sebab saya pergi seorang ni. Yang ambil saya dekat airport masa tu kebetulan Ismail Jufri. Bukanlah, maknanya kebetulan saya sudut bahasa kita lah. Tapi hakikatnya Allah dah takdir lah. Maknanya saya sampai tu tak ada orang sambut. Tawakal je. Bila sampai tu tengok ada seorang tu tengok saya tu cakap pandang sana mana dia kata ni orang Malaysia ke? Nak pergi mana? Saya kata nak pergi ke Tarim. Macam jom kita pergi ke tempat yang sama. Ismail Jufri dia bawa saya. Dia orang Malaysia juga. Dia orang Pahang. Sampai saya bagi sijil. Dia pun tengok. Habis Omar, bukan tengok, habis Omar ambil sijil tu, tak buka pun, dia letak tepi. Dia ambil sijil saya tu, dia letak tepi. Kam hafazta min al-ahadith wa kam fahimta minha. Kau hafal berapa banyak hadis dan berapa banyak faham. Bila dengar tanya macam tu, kita pun yang hafal yang mana asyik tak habis. Semua hadis yang hafal tak habis. Innamal amalu binniyat. Dia kata itu je ke? Ada lagi tapi tak ingat. Dia pun senyum, Habib Omar senyum. Lepas tu Habib Omar katakan hafazta minal Quran wa kam fahimta minhu. Berapa banyak kau hafal Quran, berapa banyak kau faham daripada itu. Kita bila tanya je tu serabut.
Tak nampak. Fatihah kalau boleh lah, Fatihah. Faham apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nak cakap macam mana kan? Bahasa Arab kan? Takkan nak cakap segala puji bagi Allah. Itu terjemahan. Bila dia dah dengar macam tu, dia pun kata, ya fahmi mahdar khuz Muhammad ila halaqati. Ambil Muhammad ni, Muhammad Fadil ni, ala nusalan ni Muhammad Fadil. Dia pun suruh bawa pergi halaqah. Duduk halaqah umur 8-9 tahun. Saya duduk dengan halaqah budak umur 8-9 tahun. Saya 18 tahun. Ada janggut dijemput di situ. Sijil tak tengok sebab Habib Umar nak ajar ni semua ni dunia punya ni. Jangan niat macam tu. Cari ilmu. Tak apalah, lepas tu kalau orang ulu sijil ambil lah, tapi jangan jadikan itu matlamat. Alhamdulillah tuan-tuan, lepas Habib Umar tarbiyah saya tu, saya tak tumpu pada sijil. Alhamdulillah. Tiba-tiba saya dapat pergi Mesir, lompat pula tahun 4, dapat ijazah. Orang pergi Mesir sampai umur 30, 23, 24, 25 baru dapat ijazah. Saya masuk setahun aja dah dapat ijazah sarjana muda. Lepas tu ambil pula master. Kemudiannya master tu dah jadi mustad. Kemudiannya saya ambil pengususan fatwa. Dapat sijil. Banyaklah sijil dapat. Lala kali saya buka pondok, ada orang datang dulu ziarah tempat saya. Dia kata, Ustaz memang tak ada sijil ke? Ada. Ustaz letaklah dekat pejabat tu. Ni ijazah sarjana. Orang datang tu yakin sikit. Saya kata, saya tak mau. Yang nak datang mengaji, marilah. Jaga akhlak, jaga adab dia okey. Kalau tak ada, pergi balik. Itu je lah. Kalau nak tahu, saya nak kenal lah. Tanyalah. Tak payahlah tak tayang-tayang. Ya, baik. Atas niat masing-masing. Maka jangan berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Maka perjalananmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda, dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat, dan ia juga akan merasakan kerugian. Baik, ini apa maksudnya? Maksud saya mengaji kitab ni, tuan-tuan rahmati Allah, diajar pada kami imma dua perkara. Orang-orang yang bila dia nak belajar, dia niat dia tak betul gitu. Maknanya dia niat nak dapat dunia, dia niat nak belaga, dia niat nak takabur. Maka ketika itu, yang pertama disebut oleh guru kami, yang pertama iaitu bila dia belajar, guru dia cakap begini, kemudian dia faham yang sebaliknya. Itu satu. Walaupun dia berjumpa guru yang baik, dia belajar, dia akan membawa kepada yang silap faham. Mana-mana sesat dia. Guru dia masukkan begini, dia faham kok lain, sebab niat dia tidak baik. Yang paling kuat tafsirannya iaitu bila nak belajar je, bila niat macam tu, dia akan dapat guru yang membawa dia kepada kemungkaran. Maknanya guru tu lah yang ajar dia supaya jadi orang jahat. Guru tu lah yang ajar dia bagaimana jadi riak, jadi belagak. Jadi guru dia pun berkongsi sekali, dia kata kat sini, ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang menjual pedang kepada perompak, seperti sabda Rasulullah SAW. Dengan hadis ini, tuan-tuan rahmati Allah, man a'ana. Mungkin kita yang hari ini sampai sini sebab hari ini jadi kan ni Ustaz Naim, jadi hari ini ada orang nak tembak madrasah ni dengan apa tu, asap nyamuk. Hari ini pula dia buat kan. Jadi dia datang sebab banyak orang kena denggi. Tapi yang kena denggi kat rumah dia orang kena denggi, bukan kat sini. Ustaz dia masuk hospital pun dia kena kat rumah dia. Pelajar pun dia dah balik rumah baru kena. Jadi denggi. Jadi takut dia tu, virus tu masih ada. Jadi doktor tu kata takut nanti ini, jadi dia hapuskan dulu nyamuk-nyamuk. Jadi tadi baru rasanya tadi kat Mujahidin tadi. Ada Mujahidin pun kena. Ini dia round ke satu kolangan. Tak tahulah. Lepas tu saya tanyalah, boleh tak tembakkan pada budak-budak yang perangai dia macam denggi? Oh, yang tu tak boleh Ustaz. Okey, kalau boleh saya nak suruh tembak semua ni. Sebahagian. Baik, man a'ana ala ma'siyatin. Man a'ana ala ma'siyatin, sesiapa yang membantu ke atas melakukan maksiat, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan setengah ataupun sebaris kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia dikategorikan orang yang berkongsi dosa dengan yang melakukan. Jadi kita ni tuan-tuan rahmati Allah, na'udzubillah,
Bila kita seorang yang berniat yang tidak baik, maka membawa kita kepada guru yang tidak baik. Maka kita kalau mengajar orang tidak baik, orang tu melakukan kecurian walaupun kita tidak mencuri, maka sebenarnya kita telah mengongsi dosa dia mencuri. Jaga molek-molek mak ayah. Selalu berlaku kadang-kadang mak ayah dia kata dia suruh bawa ni orang kenalan apa ni orang panggil apa ni bakal menantu, bawalah bagi mak kenal, kita biar dia kulu kili berdua-duaan. Kita mengajar pula dia macam tu. Kadang anak balik, mak macam mana ni mak, saya macam mana ni mak, kau macam ni, bawa dia datang rumah. Oh Masya Allah, kita bantu dengan sebarik kalimah. Anak kita bawa perempuan tu kulu kili tanpa dia itu ada ikatan yang sah, maka berdosa. Mak bapak pun berdosa sekali, tanggung semua. Tuan rahmati Allah. Ini tu nak kena hati-hati semua. Kerana itu disebut dengan rahmati Allah. Man a'ana. Ini dalam hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini tuan-tuan rahmati Allah akhrajahu Ibnu Majah. Disebutkan an Abi Hurairah, walaupun sanadnya dhaif tetapi boleh dibuatkan orang panggil amal, fadail amal. Maka tuan-tuan rahmati Allah, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syarti kalimatin kana syarikan lahu fiha. Maka kita tuan-tuan rahmati Allah, bayangkan pula kalau kita beri satu baris, orang buat baik dengan baris yang kita kata tu, pun sama juga, kita akan berkongsi pahala pada yang buat. Itu pasal pelajar-pelajar jangan sekali-kali jadi contoh yang tak baik kepada orang lain. Bila kamu jadi contoh yang tak baik pada orang lain, orang ambil itu jadi amalan, maka kamu pun berkongsi. Kadang-kadang kita sebagai orang hafid Quran, tiba-tiba kita pergi tengok wayang contohnya. Yang mana hukum tengok wayang ni, kalau kita berbahas secara detail, ialah tengok wayang tu kena tengok apa yang kita tengok lah. Cuma bila masuk dalam tu bercampur lelaki perempuan, itu perkara tu yang membuatkan haram. Dan sekarang wayang dah tak ada kat luar dah, kat rumah kita pun dah masuk wayang. Dengan astro, dengan sebagainya. Jadi masalah tengok tak apa, tapi benda yang kita tengok tu apa, dan apa kita buat ketika nak tengok. Tapi kita ni pula, bila orang yang hafiz Quran, orang mengaji agama, seorang ustaz, seorang ulama pula, kita kena jadi contoh. Tiba-tiba kita masuk macam tu, orang yang tak belajar, kita masuk, kita jaga. Sambil masuk pula, contohlah. Oh, yang ustaz ni masuk wayang sambil tu berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Konon lah. Pelik lah tu kan. Tapi dia berjaga lah. Dia kata, saya masuk dalam tu, saya tak tengok perempuan, saya tak tengok apa. Saya tahu saya ustaz itu pasal saya jaga. Tapi kau bila masuk tu, yang bukan ustaz tu ambil contoh, dia pun pegang. Tapi dia tak macam kau sebab dia tak belajar. Jadi sama juga kau berkongsi dengan dosa dia. Itu pasal tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena jadi contoh yang baik. Kerana itu Syekh Ibrahim Al-Banjari yang di Pondok Ledang, dia kata apa dalam kata-kata dia, kenapakah kita dapati para ulama ni kadang-kadang tak banyak bercampur dan banyak duduk di rumah, tak banyak bercampur dengan masyarakat? Sebab berat tuan-tuan. Sebab bila bercampur, maka contoh yang baik nak kena tunjuk. Silap dia tunjuk, takut orang ambil dan jadikan contoh bagi dia, maka akhirnya na'udzubillah, takut dia tersilap dan sebagainya. Kan itu nak kena hati-hati. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setakat yang itu tuan-tuan, ada apa-apa soalan nak tanya, yang mana kita boleh kongsikan, boleh kita samakan pada mukaddimah kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung besok berdasarkan hadis-hadis Nabi ada di sini. Dan saya dah ambilkan ta'liq dia. Kalau hadis itu sahih, saya sebutkan sahih. Kalau hadis itu dhaif, saya akan sebutkan dhaif. Sebab kadang-kadang takut di situ, kita nak kena faham. Bila kita mengaji, mudah-mudahan kita buat semampu yang boleh, insyaAllah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Yang muslimat nak tanya, muslimin nak tanya, boleh tanya. Yang boleh jawab, jawab lah. Yang tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Ada apa soalan? Saya bagi dah 2-3 minit. Kau ada yang nak bertanya? Ya. Ahlul Bait. Jazakallah khair. Bila kita sebut Ahlul Bait, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda. Baik. Di sini perbahasan tentang ahli keluarga baginda itu banyak. Bila kita sebut Ahlul Bait, yang pertamanya kalau berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi SAW pernah duduk dan dia mengembangkan, dia membekakkan kainnya, yang mana di dalam kain itu Hasan, Husain dan juga Fatimah.
kemudiannya Ali, yang ada belakang Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata hadza min ahli baiti. Baik, satu. Kemudiannya tuan-tuan, yang kedua, bahawa Nabi SAW ulama berbahas maksud ahli baiti, ahli keluarga Nabi SAW yang bernasabkan Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf, iaitu ahlul bait. Okey. Yang keduanya, yang seluruhnya yang ternasab kepada Fatimah, kemudian kepada Rasulullah SAW, dan sampai sekarang ini kita yang orang gelar-gelar sebagai Said dan Syarifah, mereka itu bersanad sampai kepada Fatimah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW yang makamnya Hasan, yang mengatakan bahawa Nabi mengatakan semua nasab pergi kepada bapanya kecuali Fatimah, maka daripadanya pergi kepadaku. Maknanya kan semua nasab kita kepada bapa, cuma Fatimah dia pergi kepada aku, maka zuriatnya adalah bernasabkan aku. Maka di situ tuan-tuan rahmati Allah, ahlul bait Rasulullah SAW yang digunakan. Maka ada yang lebih umum bahawa seluruh muslimun itu adalah ahli keluarganya Rasulullah SAW, berdasarkan sebagaimana Rasulullah kata pada Salman, ya Salman, Salman min ahli baiti. Maknanya Salman Al-Farisi, dia orang Faris, orang Parsi, Faris pula, orang Parsi. Dia Nabi kata Salman daripada ahli keluarga. Maka khair insya-Allah. Cuma yang kita berpegang melalui mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, iaitu yang muntasib kepada Bani Hashim dan Abdi Manaf, dan yang lebih kuat yang bernasabkan kepada Fatimah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Itu pasal wajib kita mengasihi ahlul bait Rasulullah. Tapi kalau dia buat mungkar, kita tegur dia. Tegur dengan baik, sebab mereka itu nasabnya kepada Rasulullah. Nanti kita bahaskan tentang ayat Allah rijsa ahlul bait, nanti kita akan bahas insya-Allah. Ya Allah. Ada soalan lain? Ada? Jadi saya minta jasa tuan-tuan, lepas habis kita baca doa ni, dengan pantas tuan-tuan, keluarkan kereta-kereta ni. Sebab dia akan tembak dari belakang. Dah sampai belum dia? Dah sampai dah? Sana ya? Dah sampai dah agak ya? Okey. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dia akan mula daripada belakang ni tuan-tuan. Jadi bayangkan macam Dukhan daripada Yaman tuan-tuan. Nak kiamat lagi tuan-tuan. Nah kita insya-Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. لنا في ديننا معاني كتر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقكم ما ترتضي قولا وفعلا كرما وخلة أتبيع علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشرور واغفر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن آتينا رسلا منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا عرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عورات وآمين الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي اسمع قدرا ودون المنان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المعامل ما فيه تفرج الجرور وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah.
Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan istiqamahlah kita dan memulai dengan kita. Besok kita berjumpa lagi insya-Allah petang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya tuan-tuan, terus minta maaf tuan-tuan ya. Hari ini dia nak sembuh tu. Pelajar-pelajar dah beritahu pada jiran depan nak tumpang kaki lima kat depan rumah dia. Semua keluar. Tapi elok jangan cakap-cakap, jaga akhlak kamu. Yang jangan campur-campur. Kamu beratur dulu kat depan tu.